minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Okey, sepanjang kita berada di Aceh, macam-macam kita tengok benda yang ajaib kan. Antaranya kapal atas rumah, kemudian kapal 2,600 tan boleh daripada laut mendarat di darat. Dan sekarang kita tengok kubah kan. Okey, saya dah sebut daripada hari pertama lagi, Allah mencela siapa yang bermusafir ataupun berjalan tapi tidak membawa bersamanya, membawa apa? Akal. Maknanya Allah mencela orang berjalan tapi tak berfikir tentang apa? Bukan tentang ciptaan Allah, tapi tentang kebesaran pencipta tu. Sekarang kita tengok kubah ni, katanya berat apa? 80 tan. Dibawa oleh air yang lembut kan, sampai ke sini. Dan dikatakan kubah ini juga menyelamatkan 7 orang kan. Apa perasaan kita? Rasa apa? Rasa sedih ke, rasa seronok ke, rasa nak balik cepat ke? Rasa apa? Ke tak ada perasaan? Kagum kepada apa? Kekuatan? Okey. Kisah Ashabul Kahfi, Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah nak menguji kesabaran kita. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, mungkin sebahagian kita dah selalu baca dan mungkin ada yang hafal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta, boleh sambung. Am hasibta, sambung. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kan? Boleh sambung bahagian last je, ajaba kan? Okey. Apa maksud ayat ni? Sambung dah selesai. Sekarang maksud dia. Adakah kamu mengira sebab orang Yahudi, orang Mekah, musyrikin Mekah, dia tak percaya pada Nabi Muhammad. Dia tak percaya Muhammad adalah Rasul. Maka dia nak tanya soalan untuk mengesahkan Nabi Muhammad adalah Rasul. Dia tak tahu nak tanya. Sebab orang Mekah ni tidak ada ilmu. Mereka tidak ada kitab. Maka dia pun pergi ke Madinah. Dia tanya ahli kitab di Madinah. Di Madinah ahli kitab. Bila ahli kitab, dia ada ilmu. Jadi orang Mekah, musyrikin Mekah pergi ke Madinah, tanya ahli kitab di Madinah. Kami nak pastikan Muhammad ni adalah betul-betul Rasul. Tapi kami tak tahu nak tanya apa. Boleh tak bagi soalan? Maka ahli kitab di Madinah bagi soalan kepada orang musyrikin Mekah. Kamu balik ke Mekah, tanya Muhammad 3 soalan ni. Kalau Nabi Muhammad boleh jawab, dia adalah Rasul. Kalau tak boleh jawab, dia bukan Rasul. Okey, apa 3 soalan tu? Apa 3 soalan tu? Pertama tanya Muhammad tentang Zulkarnain. Yang kedua tanya Muhammad tentang Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi. Yang ketiga tanya Muhammad tentang, bukan, itu tembak. Tentang apa? Roh. Yas'alunaka 'anir roh. Okey, kemudian orang Mekah pun balik ke Madinah dan tanya soalan, 3 soalan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi kita SAW menjawab apa?
aku akan jawab besok. Tapi Nabi tak sebut insya-Allah. Kan? Dan Allah tak turunkan wahyu besok. Bila Nabi dah berjanji nak jawab besok, tapi wahyu tak turun, Nabi tak. Itu bukti sebenar Quran adalah daripada Allah. Kalau betul Quran daripada Muhammad, Nabi boleh reka-reka je, tembak je, betul? Tembak je. Tapi Nabi tak berani cakap sebab Nabi tak tahu dan Quran tu betul-betul daripada Allah. Jadi bila Nabi tak jawab besok, orang musyrikin Mekah kata apa? Nabi penipu, pembohong. Tapi sebenarnya hikmah paling besar ialah Allah nak buktikan bahawa Quran tu betul-betul daripada Allah. Sebab tu bila Nabi tak boleh jawab, tak ada jawapan lah. Sebab Nabi tak reka-reka Al-Quran. Okey? Jadi bila cerita tentang turun ayat cerita tentang Ashabul Kahfi, maka ayat yang saya baca tadi, Allah suruh bertanya pada orang musyrikin, adakah kamu sangka cerita pemuda Kahfi dan juga Ar-Raqim. Raqim ni satu batu yang tertulis nama-nama pemuda Kahfi di gua tu. Ada mengatakan kitab yang tertulis kisah Ashabul Kahfi. Jadi ayat ni bertanya kepada orang musyrikin, adakah kamu sangka cerita pemuda Kahfi dan Ar-Raqim itu adalah min ayatina, kanu min ayatina, cerita mereka itu adalah daripada tanda-tanda kebesaran kami, ajabah yang menakjubkan. Apa maksud dia? Iaitu orang musyrikin dan juga orang Yahudi, ahli kitab, menganggap bahawa cerita pemuda Kahfi yang Allah tidurkan di gua selama 309 tahun satu benda yang menakjubkan. Memang betul, pemuda 7 orang tidur di gua selama 309 tahun dan tak makan, tapi bangun-bangun sihat wal afiah. Menakjubkan, betul. Tapi maksud ayat ni apa dia? Orang musyrikin tak percaya bahawa adanya hari pembalasan. Sebab apa? Sebab mereka fikir dari segi logik. Bila manusia dah mati, dah hancur, tulang pun dah reput, tak mungkin Allah dapat membangkitkan semula seperti asal. Pakai logik akal. Betul kan? Betul. Kalau masjid ni roboh, hancur, boleh tak kita bina sama seperti sebelum roboh? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita bina pun mesti ada perbezaan. Boleh? Jadi manusia, Allah berkuasa tak menghidupkan manusia walaupun telah hancur dan rupanya sama seperti ketika dia mati. Bahkan orak tangan ni, orak jari ni, walaupun dah hancur, Allah cipta kali kedua sama seperti asal. Betul? Tapi orang kafir tak percaya. Jadi salah satu Allah nak buktikan bahawa Allah berkuasa menghidupkan yang dah mati, yang dah hancur, ialah dengan kisah pemuda Kahfi. Pemuda Kahfi hanya Allah tidurkan, bukan mati. Selama berapa? 309 tahun. Bila Allah tidurkan mereka, nyawa mereka masih ada tak dalam badan mereka? Tapi Allah boleh tidurkan 309 tahun kemudian bangun sihat. Itu juga bukti menunjukkan Allah berkuasa menghidupkan yang roh memang dah tak ada langsung dalam badan dia, walaupun dah hancur. Jadi soalan dia ialah, adakah kamu sangka cerita pemuda Kahfi satu perkara yang menakjubkan, tapi ada yang lebih menakjubkan kamu tak percaya? Boleh faham? Apa yang lebih menakjubkan daripada kisah pemuda Kahfi? Allah boleh menghidupkan yang mati. Berapa lama? Bukan 309 tahun. Berapa lama yang dah mati? Kalau sejak daripada Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Allah tiup sangkakala yang kedua, Allah hidupkan kembali. Berapa lama dah hancur? Allah boleh hidupkan. Itu lagi menakjubkan. Betul? Daripada pemuda Kahfi yang hanya 300. Jadi kenapa kamu percaya yang ni, yang tu kamu tak percaya? Juga ulama mengatakan cerita pemuda Kahfi betul menakjubkan. Tapi kenapa yang lebih hebat daripada pemuda Kahfi
depan mata kamu. Setiap hari kamu nampak kami, tapi kamu tak rasa apa-apa. Kamu tak rasa kehebatan Allah. Apa dia? Apa dia yang lebih hebat daripada kisah pemuda kafir yang Allah tidurkan selama 309 tahun? Apa yang lebih hebat daripada itu? Apa dia? Allah cipta langit. Langit ni 7 lapis kan? Ada tiang tak? Berapa tahun? 309 tahun ke? Mungkin beribu tahun. Jadi mana lebih hebat? Pemuda kafir ditidurkan hanya 309 tahun dengan Allah cipta langit 7 lapis tanpa tiang, bukan 309 tahun, tapi beribu tahun. Mana lebih hebat? Ciptaan? Tapi orang kafir tak rasa kagum bila tengok langit. Tapi bila dengar cerita pemuda kafir, dia rasa kagum. Pelik tak? Apa yang pelik? Apa yang pelik? Apa yang peliknya? Benda yang kecil, dia rasa kagum, yang dia bukan tengok pun. Betul? Orang Mekah kadang-kadang tak tengok pun cerita kafir. Dia bukan tengok, tapi dia percaya. Tapi langit dia tengok setiap hari. Lagi hebat. Langsung dia tak rasa kagum. Jadi yang peliknya apa? Yang kecil dia rasa kagum. Yang lagi hebat, dia tak rasa apa-apa. Pelik tak? Pelik. Okey. Kita balik pada kisah tsunami. Sekarang, Allah hanyutkan kubah ni kan? Kita rasa kagum. Betul kagum? Manusia tak mampu. Manusia kalau nak angkat ni, mungkin perlu pada beratus orang. Kan? Betul? Mungkin perlu pada alat. Tapi Allah hanya perlukan air saja. Air yang lembut. Hanyut begitu jauh dan tak rosak. Memang satu perkara yang dan kita pun rasa kagum. Tapi bila kita tengok langit, kita rasa kagum tak? Jangan tengok sini, tapi tengok langit, oh nak hujan je. Boleh faham tak? Maknanya apa tu? Allah nak bagi tahu ini sebagai petunjuk untuk kita melihat kepada benda yang lebih besar. Faham tak? Okey, air masa tsunami sampai ke pokok. Kita rasa, ya Allah tingginya. Kenapa gelak? Cerita tak habis lagi ya? Kan? Kita tengok air sampai pokok kelapa. Ya Allah tingginya. Tapi yang Allah cerita dalam Quran, banjir zaman Nabi Nuh sampai ke mana? Mana lebih hebat? Tapi masa kita baca kisah Nabi Nuh, kita rasa terkejut. Oh, tingginya. Tak ada rasa kan? Ada rasa tak? Ada rasa ke tak? Tak, masa baca kisah Nabi Nuh. Kan, apa kata Nabi Nuh? Tak ada rasa kan? Why? Tak nampak ke tak faham Al-Quran? Allah kata apa? Allah cerita Nabi Nuh. Allah kata apa? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Ketika Nabi Nuh naik kapal dengan orang beriman, dia nampak anak dia. Daripada jauh, dia seru, wahai anakku, naiklah kapal bersama aku dan jangan jadi bersama orang kufur. Apa jawapan anaknya? Aku akan panjat gunung. Aku akan panjat gunung. Sebab dalam kepala dia, tak mungkin banjir sampai ke puncak gunung. Betul? Akal manusia. Tapi bila dia berlindung atas gunung, air melepasi gunung. Sekarang tsunami melepasi pokok. Yang mana lebih hebat? Kenapa kita tengok ni kagum? Betul lah. Tapi kita baca kisah Nabi Nuh, kadang-kadang tertidur masa tu. Kenapa? Inilah faedah. Bila kita berjalan, kita bawa akal, kita berfikir, membawa kepada, ya Allah, yang lagi peliknya apa dah? Aku baca setiap hari, tak terkejut. Lagi hebat. Betul tak?
Yang aku baca tiap-tiap hari lagi hebat daripada ni, tapi tak rasa terkejut. Sebab apa? Biasa kita baca nak apa? Nak faham, nak ambil pengajaran ke nak khatam? Ada 2 muka surat lagi. Kisah Nabi Nuh tu. Betul? Sebab itulah banyak Quran mengajak kita berfikir. Berfikir. Allah sengaja cerita kisah Nabi Nuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud. Kan? Kisah Bani Israel Allah jadikan apa? Kera dan babi. Kera dan babi. Sekarang tsunami tak ada yang jadi kera dan babi. Tak ada. Lagi dahsyat kan? Orang jadi kera, jadi babi. Bertukar terus. Dan tak boleh bercakap. Allah nak beritahu apa tu? Kalau kamu engkar, inilah. Kat dunia aku dah hukum. Kita tengok sekarang tsunami, yang mati lebih kurang 300,000 kan? Tapi ramai tak yang selamat? Ramai. Yang kat tadi siapa nama? Ibunya? Sri. Sri selamat. Katanya sebab dia bersalin. Tapi bukan sebab bersalin, sebab Allah memang nak selamatkan. Ada tak yang tak bersalin tapi selamat? Betul? Okey, masa tsunami, yang mati ramai, 300,000 lebih. Yang selamat lagi ramai. Tapi zaman Nabi Nuh, yang selamat berapa orang? Yang selain daripada itu, mana lebih dahsyat? Seorang tak selamat. Panjat gunung pun mati, walaupun dia anak Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab dia kufur kepada Allah. Jadi pengajaran paling besar ialah Allah sebut dalam surah Sajadah. Walau nuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah kata kami akan timpakan pada manusia azab yang kecil. Apa maksud azab yang kecil? Semua musibah yang berlaku di dunia adalah kecil. Bila dibanding dengan azab akhirat. Hebat macam mana kat dunia, walaupun banjir masa Nabi Nuh sampai ke puncak gunung, tapi dia kecil bila dibanding dengan azab akhirat. Apa tujuan? Allah kata kami timpakan azab pada manusia sebelum kami timpakan azab yang betul-betul besar di akhirat, la'allahum yarji'un, supaya mereka akhirnya kembali kepada Allah. Yang tak beriman, belajarlah agama, beriman. Yang tak solat, solatlah. Yang solat lambat, solatlah awal. Yang buka aurat, tutuplah. Sebab apa? Kalau kamu juga masih degil, masih tak berubah, ingat azab yang lagi dahsyat sedang menunggu kamu. Okey. Jadi sekarang kita sedang berfikir tak? Tengok tsunami membawa kita berfikir kepada yang lebih besar. Dan bila kita balik ke rumah nanti, tak apa. Sebab budak-budak bising, tak apa. Jangan orang tua bising. Pengajarannya apa? Bila kita balik ke Malaysia, kita buka Quran, kita akan dengar banyak lagi kisah-kisah yang jauh lebih hebat daripada tsunami, dan akhirnya kita akan semakin kenal Tuhan. Semakin kita akan cinta pada Allah, dan semakin kita akan takut untuk melakukan dosa. Itulah pengajaran paling besar. Sebab itulah mukjizat semua para nabi, bila nabi itu mati, mukjizatnya habis. Tamat tempoh. Contoh tongkat Nabi Musa kan. Bila Nabi Musa mati, habis tak mukjizat tu? Habis. Nabi Isa mati. Itu peringatan kepada yang tak fokus lah. Okey. Jadi kita datang ke sini, nikmat yang paling besar pada. Dengan kita tengok kehebatan Allah di sini, maka kita balik ke rumah nanti, kita tengok dalam Al-Quran, lagi banyak yang menunjukkan kehebatan Allah. Dan kata ulama, semakin kita kenal Allah melalui Al-Quran, semakin kita akan taat pada dia, dan semakin kita takut untuk melakukan dosa, dan hasilnya kita akan lebih selamat di akhirat besok. Betul? Yang akan memastikan kita selamat apa dia?
Al-Quran. Allah kata iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi kata, bacalah Quran, fahamlah dan tadabburlah. Kenapa? Sebab Quran akan datang pada hari kiamat, akan menjadi pemberi syafaat pada semua. Pada semua yang mana ni? Yang baca, yang faham, yang amal. Jadi, nikmat yang paling besar, kita datang ke Aceh ni apa dia? Cerita tsunami membawa kita kepada cerita yang jauh lebih hebat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okey. Ada soalan? Nanti mungkin orang kata, sini kita terkesan sebab nampak. Tapi Quran tak nampak. Betul? Betul kan? Okey. Soalan saya. Yang kat sini siapa cerita? Kita tak nampak kan? Masa berlaku kita tak ada. Tapi yang mencerita siapa dia? Manusia. Yang dalam Quran siapa yang mencerita? Mana cerita yang paling benar, paling tepat dan pasti betul? Allah. Sepatutnya yang mana lebih kita yakin? Allah. Betul. Tapi berapa ramai yang baca Quran dia tak berapa yakin. Buktinya apa? Dia tak ada usaha nak faham. Tapi bila di sini kita dengar cerita daripada manusia, ialah manusia kan. Bila manusia mungkin maklumat dia tak tepat ataupun terlupa kan. Tapi kita terkesan. Bagus. Kalau dengan kata-kata manusia yang hanya adalah makhluk Allah, kita terkesan, maka kata-kata Allah lagi. Sebab tu Allah kata, kalau Quran turun ke atas gunung, dan gunung tu faham Al-Quran, apa akan jadi pada gunung? Pecah. Sebab apa? Kesan kata-kata Allah sangat hebat dan luar biasa. Tapi bila kita baca Quran, ada tak satu ketika tu pecah? Ada? Kadang-kadang. Pecah apa tu? Pecah sebab ada gelas kat depan, kita tertidur. Ya, okey. Alhamdulillah. Itu yang penting. Sebab itulah, orang bila dah kenal Allah, dia akan khusyuk baca Quran. Sebab tu kita dengar cerita Nabi kan. Satu kisah tu daripada Huzaifah. Daripada Huzaifah Al-Yaman. Dia kata satu malam aku ikut Nabi solat malam. Mula-mula Nabi baca surah Al-Baqarah. Berapa ayat semua surah Baqarah? 28? 286. 286. Jadi kata Huzaifah, masa tu Huzaifah jadi makmum. Bukan solat fardu, solat malam. Jadi kata Huzaifah ada cerita, bila Nabi baca surah Baqarah, dia kata aku harap sampai ayat ke-100 Nabi rokok lah. Ayat ke-100, harapan dia lah. Tapi sampai ayat ke-100 Nabi sambung lagi. Maka dia kata aku harap lah sampai ayat 200 Nabi rokok lah. Tak larat ni, sakit lutut. Tiba-tiba habis ayat 200 Nabi baca sampai habis. Dia kata apa? Aku haraplah bila habis surah Baqarah Nabi rukuk lah. Lepas habis surah Baqarah, ini rakaat pertama ni. Rakaat pertama. Habis surah Baqarah, Nabi tak rukuk, Nabi sambung surah An-Nisa. Kata Huzaifah, aku tak harap apa-apa dah. Subhanallah. Nampak beza tu? Nabi baca dengan sahabat jadi makmum. Nampak? Nabi seronok baca ayat Allah. Yang makmum tu saya nak berhenti je. Sebab itulah kita kalau solat tarawih kan, satu masjid, satu juzuk satu malam. Satu masjid, surah lazim je. Kita pilih masjid mana? Pilih masjid mana? Surah lazim. Kenapa? Khusyuk sangat tu. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم